My name is Oishime. I was chosen to represent SMK Tungku in the high school English category. Lying has become so commonplace that people expect it when they read a PAMA resume, watch an athlete in persecution, or a CEO deny accountability. You Can Lie to Me, written by Janine Driver, offers you the essential tools that will enable them to detect deceptions, recognize a liar, and ultimately improve their lives. It got 288 pages and published by HarperCollins on 2012 in New York. Janine Driver, who also wrote the New York Times bestsellers You Say More Than You Think, and is an expert on body language and lie detection. Not knowing whom or what to believe may impair instinctive lie detection ability, a calibration that lie detection expert Janine Driver calls your BS barometer. This book is the best-selling author's attempt to help you repair the damage and learn to tell if someone is lying to you. Based on her extensive experience at the U.S. Department, Janine Driver shares law enforcement and body language technique in a 5-step deception detecting program. First, gathering intel. Assess the subject's baseline behavior. Everyone has normal, basic pattern of behavior. One person might jiggle a leg, another might blink repeatedly, and another will use the word like in every other sentence. People also have tells emotional leakage that indicate discomfort. Use baselining or norming to determine someone's usual behavior. Once you know and recognize their norm, you can spot deviation. Secondly, the wiretap. One surefire way to catch liars is to pay close attention to the speech. Lying causes cognitive stress. It requires remembering what happened, what you said happened, and what other people know what happened. Keeping everything straight while fabricating and trying to act appropriately is like walking a tightrope. Studying people's stress response in 3 categories provide clues to their veracity that are teeter-tottering, convincing not conveying, and backsliding. Thirdly, the stake out. Decode facial tics and body language to understand whether they indicate that someone is lying. Reading body language is not a precise science. People's age, levels of intelligence, emotional states, and cultural background all affect their body language. The human brain automatically processes other people's microexpression. These tiny movements are difficult to falsify. So, liars communicate more than they think they do. Fourth, the full body surveillance. Accurately interpret the subject's physical idiosyncrasies. Once you have completed the first 3 steps, you can learn to identify hotspots and read the subtext of people gestures and movements. Adopting open body language promotes trust and honest communication in kind. When people are honest, they will shift their body posture fluidly without any nervousness. But when people are lying, they will sweat a lot or their hands shake. Fifth, their interrogation. Use questioning technique to draw out the truth. Asking for the right information and listening attentively will draw out someone's real story. Engage in conversation to gather information and spot inconsistencies. Asking open-ended questions is the secret to successful deception discovery. Use phrases such as, "Tell me more," "How do you explain," and "What is it about?" Another technique is to ask for the truth simply and straightforwardly. It's surprisingly how many times people will, in reply, speak the truth to you plainly. This book is pretty interesting, and I like the author caution readers to really know what they're doing with interpreting all of these factors. This is the only book I have read on such a focus. We must be careful to identify liars to prevent being deceived. We should also beware of people who are not familiar with us because they may lie to us in order to take advantage of us. So please be careful, people surrounding you. Maybe what you see is not what you think. Thank you. Salam perpaduan. Nama diberi Eng Cheng Ye. Saya dipilih untuk mewakili Sekolah Menengah Kebangsaan Tunku Selong dalam kategori Bahasa Melayu Sekolah Menengah. Buku yang telah saya pilih ialah karya agung yang berjudul Interlock. Pengarang buku ini ialah Datuk Abdullah Hussain. Beliau telah dilahirkan pada tahun 1920 dan telah kembali ke Rahmatullah pada tahun 2014. Beliau juga telah menerima Anugerah Sastrawan Negara pada tahun 1996.
Novel ini dikarang sempena Peraduan Mengarang 10 Tahun Merdeka pada tahun 1967 dan telah berjaya memenangi hadiah Sagu Hati. Pada tahun 1971, Interlock yang merupakan fiksyen sejarah telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka dengan bilangan muka surat sebanyak 503. Novel ini terdiri daripada 4 bahagian yang berbeza. Bahagian pertama mengisahkan keluarga Seman yang mewakili kaum Melayu, ayahnya Pak Musa dan ibunya Mak Lima. Keluarga mereka mempunyai tanah dan sawah yang sangat luas dan disebabkan itu mereka juga dianggap sebagai keluarga yang beradab. Namun begitu, rahsia pemilikan tanah tersebut telah terbongkar apabila Pak Musa meninggal dunia. Rupa-rupanya tanah tersebut adalah milik Ching Huat. Ching Huat sebenarnya telah mempergunakan Pak Musa untuk membeli tanah orang Melayu. Pak Musa juga bersetuju dan membuat perjanjian bertulis bahawa tanah tersebut akan dikembalikan kepada Ching Huat apabila Pak Musa meninggal dunia. Disebabkan hal itu, Seman terpaksa meninggalkan kampungnya bersama ibunya. Bahagian kedua menceritakan keluarga Ching Huat yang mewakili kaum Cina. Ching Huat datang ke Rantau Selatan kerana negaranya yang dilanda bencana alam. Dia datang bersama ayahnya Kim Lok yang berketurunan Hokkien. Di Singapura, Kim Lok bekerja sebagai kuli di pelabuhan sebelum menjadi penerit lancar, manakala Ching Huat menjadi seorang pelayan di kedai kopi. Setelah itu, Kim Lok telah membuka sebuah kedai runcit di Simpan 4 yang akhirnya menjadi maju kerana menjadi tumpuan kepada pekerja estet dan petani. Masa terus berlalu dan kedai yang berkembang maju itu telah diwarisi oleh Ching Huat yang telah berumah tangga dan mempunyai 4 orang anak. Yang lelaki bernama Yu Hock dan Yu Seng, manakala yang perempuan bernama Po Eng dan Po King. Bahagian ketiga pula menceritakan keluarga Maniam yang mewakili kaum India. Ketika dia berusia 30 tahun, Maniam datang ke Pulau Pinang atas kemahuannya sendiri. Di Pulau Pinang, dia bekerja sebagai buruh di pelabuhan. Setelah itu, dia berpindah kerja ke sebuah estet getah milik orang Inggris dan di situ dia merupakan seorang pekerja yang baik dan disayangi oleh tandil estet tersebut iaitu Perumal. Maniam akhirnya juga telah berkahwin dengan anak Perumal iaitu Malini. Namun begitu, dia telah meninggalkan estet getah tersebut dan diserang oleh beberapa orang musuhnya sehingga pingsan. Dia hanya tersedar apabila seorang Melayu yang bernama Musa telah menyelamatkannya. Mereka menjadi kawan yang karib dan bekerja di kebun cangkak janggus sehinggalah Musa mengambil keputusan untuk berhenti dan pulang ke kampungnya untuk berkahwin. Bahagian keempat pula merupakan peleraian kepada cerita ini. Bahagian ini menceritakan Seman dan ibunya yang sampai di kebun cangkak janggus selepas meninggalkan kampung mereka. Di situ, Seman diterima bekerja kerana Maniam mendapat tahu bahawa dia merupakan anak kepada Musa yang pernah menyelamatkannya. Bahagian ini turut menceritakan tentera Jepun yang masuk ke Kedah melalui Siam. Tentera Jepun yang datang ke kedai Ching Huat menyebabkan Pok yang ketakutan melarikan diri dan diselamatkan oleh Seman dan ibunya. Bahagian ini turut menceritakan Maniam yang ditangkap oleh tentera Jepun. Dalam sesi soal siasat itu, dia mendapat tahu bahawa inspektor muda yang bernama Rama Krishnan itu merupakan anaknya bersama Malini. Pada akhir jalan cerita ini, pengarang menunjukkan perpaduan kaum melalui 3 kaum iaitu Melayu, Cina dan India yang bersama-sama ingin menyambut Hari Kemerdekaan di Kuala Lumpur. Setelah membaca buku ini, saya sangat terharu dengan persefahaman dan perpaduan yang berputik sedikit demi sedikit dalam hati mereka. Bagi saya, salah satu unsur yang sangat penting dalam membentuk perpaduan dalam buku ini adalah insan-insan yang berjiwa perpaduan. Contohnya, anak Ching Huat iaitu Yu Seng tidak memandang kaum lain dengan prejudis dan prasangka, malah bergaul rapat dengan Seman. Pengajaran yang telah saya pelajari selepas membaca buku ini adalah kita wajiblah memperjuangkan kebebasan serta maruah negara kita. Hal ini dikatakan demikian kerana novel ini telah memperlihatkan keperitan nenek moyang kita dalam memperjuangkan kemerdekaan hanya untuk generasi-generasi seterusnya. Oleh itu, kita wajarlah menghargai dan mengekalkan hasil perjuangan nenek moyang kita dengan terus mengamalkan nilai perpaduan. Secara keseluruhannya, saya sangat berharap supaya lebih ramai orang boleh membaca buku ini dan menghayati karya ini dengan hati yang terbuka. Ibarat kata, bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sekian, terima kasih.